أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Situ deh, maka berkata ia. Muka surat berapa tengok tu dah. Jumpa be, hak roaming. Maka berkata ia kerana mana? Sudah. Bawah ni. Bawah ni lagi sini. Ni, maka tiada ada faedah kita fikirkan, betul? Okey, baris nombor 3 kalau dah ada. Kita ni. Maka tiada ada faedah kita fikirkan akan pekerjaan yang menyembunyikan akan dia oleh Tuhan kita. Kalau orang dengar tu beli ayat, kita gustain belakang dulu lah. Ni, asal dia kata bahawasanya Allah Ta'ala menyembunyikan, menyembunyi makna susu. Ia akan pengetahuan. Dia susuk daripada kita tahu gapo dia qadar, qada qadan. Gapo nak jadi kepada kita ni. Masa depan kita. Dia kata ujung jatuh kita ni. Nak pergi laku mana ni. Itu dia panggil qada qadan. Tidak ada manusia yang tahu. Baik. Pasal apa tak boleh tahu? Sebab dia sebut sini Tuhan susuk, menyembunyikan. Susuk tu bahasa Kelantan kita. Bahasa Sorak je sembunyi. Dia sembunyi kau siapa? Sekalian makhluk. Melekat dia pun tak boleh tahu. Nampak situ tak? Baik, kalau gitulah duduk. Sebab tu dia sambung ayat dia. Dan melarang ia akan mereka itu daripada menuntutnya. Dia larang kita, makhluk semua ni, daripada kita duduk tutup juga. Tutup makna kita duduk tebing juga. Ni biar boleh tahu. Nah ini bercanggah. Sebab apa? Sebab bahagian ni bahagian dia susuk. Tebing kita duduk cari juga. Dua perkara. Nombor satunya, tak jumpa kalau dia susuk. Bukan orang susuk ni, Tuhan susuk. Nombor duanya, kita supaya tak reti dengar kata dia. Dia kata, bolah weh, jangan tebing cari. Aku tak bui mu tahu. Tapi kita tebing cari juga. Jadi sebab tu hamba sebut saat ni dua perkara. Nombor satunya, tebing duk cari pun sia-sia, bazir, tak jumpa. Nombor duanya, supaya kita nak lawan dia. Baik, sebab tu dah ayat kita nak baca malam ni, maka tiada ada faedahnya kita fikirkan akan pekerjaan yang menyembunyi akan dia oleh Tuhan. Mudah sikit bahasa dia. Dia kata tak ada faedah kita duk fikir benda hak Tuhan susuk. Lagu tu. Fikirkan akan pekerjaan yang menyembunyikan akan dia oleh Tuhan. Artinya kita duk fikir satu kerjaan hak Tuhan kita susuk. Boleh faham tu dah? Okey. Sambung lagi dah. Dan wajib atas kita berhenti daripada menuntut akan barang yang melarang Allah Ta'ala akan kita daripada menuntutnya. Ini hak nombor 2 ni. Dia larang ni. Mana kita tebing juga. Tak dengar kata dia. Sebab tu hamba sebut tadi. Dua perkara. Cari tak jumpa. Tebing cari juga. Ni marah dia. Bapa dia jadi gini. Dalam banyak-banyak Tuhan royak kita. Dalam Quran itu semua berita hukum hakam dia royak. Hadis Nabi pun dia royak. Ada beberapa perkara yang Tuhan susuk. Kita fikir tak jumpa. Bapa. Cuba kita mikir molek. Dua perkara yang mau sebut. Zat dia tak boleh kita cari tak jumpa. Tak sewi kita fikir.
Yang kedua ni qada qadar. Sebab apa dia tak buka kita? Dia nak test kita. Inilah dia panggil yu'minu nabil ghaib. Sanggup beriman dengan benda gaib. Benda gaib dia benda tak boleh nak capai dengan kerak-kering kita. Sama ada panca indera atau fikiran. Itu benda gaib. Tapi sifat kata benda ni mari daripada Tuhan. Kita sanggup beriman, sanggup percaya, sanggup tunduk ke dia. Inilah benda tadi ni. Qada qadar ni kita tak boleh nak fikir, tak jumpa. Mikir sekali supaya dia buat nyayu kita. Mikir sekali supaya tak ada pedah kita duduk wa amma. Sebab Tuhan menetudah syurga neraka. Nampak situ dah? Kalau kita nak kata Tuhan tak menetu, lemah pula dia. Pas nak fikir lagu mana? Dia tak wujud pun cari jawapan. Sebab apa? Dia nak test kita. Belah-belah kita cari tak jumpa. Belah-belah tak boleh fikir. Tapi aku terima mu ni sebagai Tuhan. Mu ni adil belaka. Walaupun kita boleh hujah supaya bunyi supaya tidak adil. Dok. Itu adalah otak kita tak boleh nak capai. Sifat kata mu kerana nama mu sendiri nama Al-Adl. Dalam 99 nama Tuhan itu ada nama Al-Adl. Al-Muqsid. Itu menunjukkan bahawa sifat Tuhan itu adil. Maka siapa depan dengan qada dan qadar ni. Kita tak jumpa cari jawapan. Tapi oleh kerana mu ni Tuhan aku Allah. Aku sanggup junjung. Aku sanggup terima. Aku sanggup akul. Boleh tak? Jadi dia nak suruh kita tuih. Gapun kita tuih hati kita ni. Fikiran kita ni biar duduk situ. Inilah dia perjalanan ulama-ulama salaf. Dia tidak suka kepada hujah-hujah. Terima saja. Al-imanu bihi wajibun. Beriman itu wajib. Faham tak? Ada nak tanya? Duduk situ dah. Kita ngaji agama ni. Barang boleh tanya, boleh. Tanya tu boleh. Maksud dia tanya Tuhan. Tanya sumber dia. Tanya Nabi, tanya Tuhan. Orang yang mengajar ni kena tanya. Kita nak tahu lagu mana benda. Jadi siapa kepada perikat bila kita tak boleh tembur, tak boleh pergi dah, berhenti sekat tu. Nampak situ dah. Jadi sebab tu dia kata wajib kita berhenti. Duduk teruk lagi. Berhenti apa? Menuntut. Duduk tutup juga. Duduk teruk lagi juga. Tutup apa? Barang yang melarang Allah Ta'ala akan kita daripada menuntutnya. Iaitu perkara ia Tuhan larang daripada kita duduk teruk tutup lagi. Faham tak? Cuma kalau baca ayat gini belik sikit. Kita kena tukar aku bahasa Melayu baru. Bahasa moden sikit. Faham tak? Kalau baca saja ni agak boleh faham ayat dia lagu ni. Dan wajib atas kita berhenti daripada menuntut akan barang yang melarang Allah Ta'ala akan kita daripada menuntutnya. Kalau tak ulah tu boleh faham sekali. Easy, boleh faham aku tu? Boleh dah, walaupun tak ulah. Kalau kita tak usah ulah, baca saja. Nak royak je gini, tu usah kita ni, dia buat kitab dia ni, tahun nu lagi tu. Tahun 18 dia kalau rasa ni. Dia tak ada masuk tahun 19, lama dah dia ni. Kalau tahun 19 pun awal 19. Tika bahasa Melayunya belah ni. Dia pula tak pernah masuk sekolah ngaji, dia tak ada cikgu bahasa Melayu. Jadi dia reti bahasa Melayu dia kan. Dia terjemuh ke Arab tu kan. Sebuti-sebuti jadi lagu ni lah. Jadi janganlah kita kalau royak ke budak-budak, kalau baca ke budak-budak baru ngaji sekolah ni kan. Sekeh lamanya tahu. Aku tanya dia baca ni. Empah apa dia. Dan wajib atas kita berhenti daripada menuntut akan barang yang melarang Allah Ta'ala akan kita daripada menuntutnya. Boleh faham? Dan mualik Muslim Maktin. Boleh faham kalau sebut gitu. Dia nak royak ke apa? Berhenti bola weh, tebal duduk tutup cari benda hak Tuhan larang. Tu yang nak royaknya. Baik, habis cerita sekat tu. Sambung pula dah. Kemudian menyebut musannif. Tengok ayat dia pun dia tukar dulu ke dia. Menyebut musannif. Musannif ni pengarang dah. Musannif ni pengarang kitab ni. Sepatutnya kemudian musannif menyebut.
Kemudian pengarang itu menyebut, kalau bahasa Melayu kita, dia menyebut musannif. Dia perbuatan dulu. Sebabnya bahasa Arab belah tu. Dia nak sedap lagi, menyebut oleh musannif. Dia tidak kata mamak makan nasi tau. Makan nasi oleh mamak. Gitu. Maka telah makanlah mamak akan nasi. Acik kita kecek gitu pula dua mu sedap juga deh. Baik. Musannif ni pengarang disebut gapo? Akan dalil bagi dilarang menuntut akan qada itu. Dia nak buat mari dalil, nak buat mari hujah yang dia kata saat ni Tuhan larang daripada kita duk teruk nak tahu. Dia nak buat mari ni dengan katanya seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dalil dia Quran je. Bila sebut dalil ni kan, Quran, hadis. Itu dalil asas. Baik. Kata-kata ulama, pendapat ulama, boleh kita jadi dalil untuk kita nak faham. Pendapat dia kalau bercanggah dengan Quran, dengan hadis, bersama mana ulama sekalipun, tak boleh pakai. Situ pelunggu kita orang berimeh ni. Kamu nak sebut sekali lagi dah. Bila sebut dalil, bila sebut hujah, Quran dengan hadis. Tapi oleh kerana kalau Quran tu dengan hadis ni dia sebut cara umum, dia tidak sebut cara sebuti-sebuti terperinci dia kata. Jadi ulama-ulama kita ni dialah orang yang faham Quran, faham hadis, dia cuba ulah Quran dengan hadis mengikut maksud Quran hadis dengan betul. Tapi kalau ulama tu dia pergi ulah cara dia tak serupa dengan Quran dengan hadis, tak boleh pakai. Sebab itulah kalau ada orang kata, kalau hamba tengok Nabi pergi ikut kanan, tok guru hamba pergi ikut kiri, hamba tu tok guru. Hak ni orang tak reti, tak betul lagu ni. Tok guru dengan Nabi, dengan Tuhan, dia tak boleh. Kalau Nabi ikut kanan, dia kena turut ikut kanan. Kalau Nabi ikut kiri, dia kena turut ikut kiri. Situ pelunggu dia tu. Sebab apa ni orang ni dia kecek lagu ni? Dia nak mari buah muka lain lah. Ada benda kita tahu sangat. Dia akan sebut benda hak bercanggah dengan hadis. Kalau hadis pun dia baca hadis plesu. Bila kita kata plesu tu ustaz, tu bukan hadis tu. Bercanggah dengan hadis Nabi. Dia waktu bila walaupun bercanggah, tok guru hamba pesan, kalau tengok Nabi ikut kanan, tok guru hamba ikut kiri, hamba kena turut ikut kiri. Dia nak mati ayat awak tadi. Kenapa tak? Ni orang yang lagu ni kan, dia pergi cari pelunggu, dia pergi punuh pelunggu. Sebab itulah dia kata, zaman Nabi pula tak ada dek hadis dhaif, hadis sahih, dia kata. Orang lain ni je, hadis dhaif, hadis sahih. Berapa dia kejar benda tu? Sebabnya bila dia baca hadis plesu, hadis dhaif, kita tegur, dhaif weh, plesu weh. Dia nak jawab kelik, sahih. Tak boleh lah sebab kita boleh tunjuk kitab. Ni Imam Syafi'i kata hadis plesu ni. Imam Sayuti, Imam Nawawi kata plesu ni. Dia nak jawab kelik tak boleh. Dia kata orang lain ni ada cara plesu tak plesu, dhaif tak dhaif. Zaman Nabi mula tak ada dek. Dia nak enjuk kita biar jadi jahil semula. Ni orang lagu ni dia nak buang pelunggu kita. Dia marah benar lah kalau kita ni sebut Quran hadis. Sebab tu dia tu sari dua baru ni, orang lain pula disebut. Punuhnya masyarakat kita ni oleh kerana bila dia ni nak mengaji sikit, nak mengaji tafsir, nak mengaji sikit, mengaji hadis. Punuh masyarakat kita. Nampaknya pula. Ya Nabi sebutnya, taraktu fikum abrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyyi. Aku tinggalmu dua perkara, dua pelunggu, Nabi kata. Kalau berpegang kepada dua pelunggu ni, pak bila mu tak sesat? Nabi kata, apa dia? Kitabullah Quran. Wa sunnatan nabiyyi, hadis-hadis aku tinggal. Nabi suruh pegang dua pelunggu, dia kata kalau orang ngaji dua pelunggu ni punuh. Tidak ada orang dah punuh, demo dah punuhnya. Nampak tak? Ini nama royaknya akhir zaman ni. Tok lebar dengan ustaz ni, nyemun orang. Dia cuba nak enjuk orang ni, jangan pergi turut Nabi.
Tu ya tu cerita Nabi kan ni kita kiri. Nampak tak? Baik. Jadi cuba tengok ni. Tuan ni bila dia duk mari dalil, dia buat mari dalil Quran. Sebab dia faham. Nabi kata kalau mu tak sewi sesak mu kena pegang dua pelunggu ni. Tahu dah pelunggu. Budak-budak baru ni dia tak biasa pegang lembu dah. Pelunggu ni nyacang ni kan. Maknanya kita buat pelunggu ni sebabnya lembu tak lagi kat sil lah. Pelunggu situ dia pergi kok jauh mana, duk mus ikut pelunggu tu dah. Jadi kita pun kena ada pelunggu juga. Gilah kok mana-mana pun jangan lari dengan pelunggu kita. Gapo dia? Quran, hadis. Boleh nampak tak? Baik, ni dia nak royak pelunggu dia ni. Kata gapo yang dia sebut gapo ni? Bila dia sebut, dia kata Tuhan larang. Kalau kita duk cara qada qada ni. Qada ni makna perbuatan Tuhan. Perancangan Tuhan. Diwak mari ayat Quran. Firman Allah Ta'ala dalam Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Artinya tiada ditanya akan Allah Ta'ala daripada barang yang memperbuat ia akan dia. Beli pula ayat. Dia nak ayat apa dia? Hak mana hak Tuhan buat tu tak ada orang boleh tanya. Tiada ditanya akan Allah Ta'ala. Tak boleh nak tanya. Tak ada siapa dia boleh tanya. Tanya apa? Barang yang memperbuat akan dia. Barang hak Tuhan buat. Bukan memperbuat ia akan dia. Makna hak Tuhan buat. Tuhan buat hujan turun kemari. Hari ni tak hujan. Tak ada siapa dia tanya. Bapa orang ni umur panjang. Apa orang ni umur pendek. Tak boleh tanya. Bapa anak dia comel. Anak kita huduh. Bapa kulit kita hitam, kulit Cina putih. Tak boleh tanya. Faham? Tapi dia kata, sambung tadi, hak tanyanya, ni amboi. Jadi, pada hak dan daripada barang yang menghukum ia pada makhluknya, aku isi ni apa ni? Betul? Betul? Pada hambanya dan daripada barang yang menghukum ia pada makhluknya. Tak adilah. Hak Tuhan buat hukum ke makhluk dia. Macam abang sebut tadi. Bapa orang ni comel. Bapa kita huduh. Bapa dia putih, kita hitam. Bapa kita kena penyakit, dia tak kena. Tu jangan tanya. Okey. Daripada memuliakan dan menghinakan. Dia tadi. Tuhan nak memuliakan orang ni. Dia nak menghinakan orang ni. Tak boleh tanya. Dan menunjukkan dan menyesatkan. Bapa orang ni dia hidayah. Hak tu dia kata dah dia nak. Yahdi man yasha' wa yudillu man yasha'. Dia boleh beri petunjuk. Dia boleh beri hidayah. Kau orang hak dia nak. Man yasha'. Siapa-siapa dia hak nak. Wa yudillu man yasha, dan dia boleh menyesat siapa-siapa dia hak nak suruh jadi sesat. Tahu tak? Jadi tugas kita apa? Tugas kita je usaha. Usaha juga kita mengaji minta doa, buat amal, ngaji minta dengan Tuhan. Ya Allah, tetapkan diri aku biar aku terima hidayah. Hak tu ya wajib kita minta 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim tu. Siapa dia tak cukup 17 kali sehari, artinya dia sembahyang tak cukup. Kau mana? Dia kena baca. Paling kurang 17 kali. Pasal apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, aku minta mu tunjuk aku ni duduk jalan yang betul. Hak mu nak. Pasal kita bimbang ni. Dia boleh pilih siapa dia, hak dia nak hidayah, siapa dia nak menyesat. Okey, oleh kerana tu aku takut termasuk dalam golongan orang yang sesat, aku nak minta sokmo dengan Tuhan. Aku minta bela-bela ikhtiar. Nak cari jalan yang lurus ni dia kena ikhtiar. Minta sekara ikhtiar. Ikhtiar apa? Ngaji biar betul. Ngaji biar betul, nak cari petunjuk yang betul. Ngaji pun kalau tak betul, dia tengok lain. Kena hak jenis-jenis royak lagu saat ni kan? Dia bukan boleh tunjuk jalan hidayah, dia tunjuk jalan sesat. Nak tahu sesat hidayah, Quran hadis lah tak ada pelunggunya. Bukan duduk di tok guru. Tok guru tukang royak. Betul.
Bila dia sebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Apa makna waris? Waris ni dia ambil saka hak tanah, hak ayuh tinggal aja. Kalau pergi cari tanah lain, harta lain, aku tak panggil waris lah tu. Apa tak? Nabi tinggal Quran hadis. Mu ulama sebagai pewaris Nabi, mu ambil Quran, ambil hadis, ui kau orang jahil ni. Mu ajar Quran hadis. Kalau mu ambil hak lain daripada Quran hadis, tu bukan pewaris, tu kerenak nak ambil bukan lain. Mula ayah kata kita suruh bagi hak ni. Kita pergi cari hak lain. Tu bukan pewaris, tu kena faham balik. Bila temulah sesuatu hukum misalnya. Kita tanya tak ada dalam hadis ni ustaz. Nabi tak ajar. Nabi tak ajar pun ulama kita ajar ada walaupun tak ada dalam hadis. Ulama-ulama kita warasatul anbiya. Jadi kena kok tu. Warasatul anbiya ni ajar hak Nabi. Faham boleh? Baik. Jadi Tuhan ni tak boleh tanya dia nak wishes, dia nak petunjuk ke siapa? Dia nak menyesat ke siapa? Tengok macam Ambo sebut tadi. Dan mengkayakan dan memiskinkan. Kita tak boleh tanya apa kita usaha juga. Jat muda pak tua. Tahan nego. Tahan ikhtiar. Nak suruh jadi kaya. Paling kelih ke dia ni tak belah mananya kosek sikit. Kaya raya. Tengok ngak harta dia banyak dengan tanah pas keping beli. Kuano jadi kaya dia. Tak boleh tanya. Mana? Kita hanya boleh minta. Minta, ya Allah bagilah rezeki kepada aku. Okay. Lepas tu, dah bila Tuhan jatuh hukum dah, mu rezekimu sekat ni dah. Buat kerja. Sekarang ni mu 75 dah. Kalau mu terbaik cari pun tak berjumpa dah harta. Sekat tu dah aku tak lagi dah. Nak kata tak ikhtiar dah jak muda. Bunyi orang kata menego, mampu kerah. Bunyi orang kata pergi buka kebun lah tani. Orang lain buka kebun, boleh hasil boleh. Kita mampu kerah habis. Tak berjadi apa. Apa nak apa nak? Buat kerja sepuluh demo, baju sepuluh demo, benih sepuluh demo. Tapi kita tak jadi, dia jadi. Nak buat mana? Ni. Dan mengkayakan dan memiskin dia. Hak dia nak wis siapa dia jadi kaya, dia nak wis siapa dia jadi miskin. Faham situ dah? Kerana ia Tuhan yang memiliki akan sekalian makhluk. Dia anak kocik semua. Kita ni hak dia. Usah ke harta. Hak dia belakang. Ni nak rakyat. Ajaran qada kita di sini caranya. Ulama salah mengajar. Dia bukan kita nak bincang kalau qada lagu ni buat apa lagu ni dia hak tu hujah guna akal tu dia mati sekat tu ya bo. Tebang kita duk tebang juga ni marah Tuhan. Situ habis situ dah, faham situ dah. Kita pergi sikit lagi. Dan bermula sekalian makhluk itu selagi akan ditanya. Ni soal perkataan selagi. Maknanya lagi akan datang. Makna selagi itu akan datang. Dia guna selagi. Bermula sekalian makhluk ni lagi akan datang akan ditanya. Bila? Mati seksa lah kita. Duduk di padang mahsyar tu. Cara bicara, berperbicaraan. Berapa lama lah cara kita tak tahu dah tu. 1000 tahun pun tak tahu cara. Nak boleh kesuk satu-satu. Ni kita tengok di atas dunia lah ni. Kadang cara ni. Lama dah cara berapa tahun dah. 4 tahun dah. Baru jatuh hukum masuk J dah. Betul tak? Sehari dua duduk geger ni masuk J. 4 tahun cara. Cara di mahkamah tinggi. Tak puas hati. Naik ke mahkamah rayuan. Tak puas hati. Naik mahkamah persekutuan. Habis dah tu. Lama dulu kajian kita dia ada mahkamah antarabangsa. Dia buat undang-undang tahun berapa mula. Tak ada dah. Jadi kita tahak boleh pergi sekat-sekat mahkamah persekutuan. Bila lepas mahkamah persekutuan, habis dah. Tak boleh dah. Masuk J dah kalau salah. Baik. Tu kita tengok cara atas dunia. Satu kes. Lagu mana cara di akhirat dengan banyak kes. Banyaklah kita dia cara ni. 15 hari bulan 8 tahun 2022. Tidak pergi malaikat tanya, tidak pergi ke bank kan ni? Gigi. Lepas tu jumpa pitih.
Orang tu cocoh patut lagi ada pada tak dia ambil piti, pas mau ambil kemung dak. Kenapa tak? Oh, kita buat cara. Panggil tuan dia. Tuan dia kata ke mana? Kita nak suruh bayar. Berapa ambil piti dia? 500. Pas bayar lah ni. Pas nak petak mana piti tak ada esok. Nak bayar ke mana? Cara tu lah, bila cara-cara melekat jatuh hukum ni, bayar dengan amalanmu. Lepas tu nak buat penilaian pula. 500 riyal berapa saiz amalan dia? Kira-kira melekat kata seminggu seminggu semayang. Semayang 5 waktu seminggu mu bayar. Kita pun ambil pahala semayang seminggu tu bayar ke dia. Tak ada pahala kita. Ui ke dia. Hak ni yang Nabi sebut orang muflis, orang bankrupt. Bawa dengan pahala banyak, amalan banyak, tapi bila masuk akhirat duk kutip buat bayar hutang orang. Tu jaga-jaga molek dah. Sebab tu kalau ada kes dengan orang, tolong selesai selalu lah ni. Bila kita berhutang piti orang, tuan tak minta wadah ya kita dah. Mujur tak je minta. Tak dia ujur tu. Dia mau bayarlah seksa. Bayar dengan apa? Bayar dengan semayang puasa. Tak selak kita. Tak cukup lah puasa kita. Kalau dia kata okey, piti hak berhutang tu puasa 2 tahun. Sudah kerja. Jadi hukum sepuluh tak puasa 2 tahun. Kita marah benar orang tak puasa tau. Oh, boleh taknya puasa lah. Orang puasa belaka dia tak puasa. Kena kita. Aku puasa atas dunia dulu. Tapi buat bayar hutang orang. Kih apa? Kih dengan orang tak sesah atas dunia. Ingat molek eh? Kalau ada gapo-gapo tolong sesah lah. Baik. Jadi kita ni makhluk ni dia kata. Akan ditanya mereka itu bila dia tanya pada hari kiamat. Bila sebut ditanya macam Amos sebut saat ni, dia akan cek sesun perbuatan kita, bapa muat gini, bapa muat gini. Sebab kita makhluk, Tuhan tak boleh tanya dia. Bapa Tuhan muat turun hujan tahun ni, bapa tahun 2014 buat banjir. Nampak tak? Bapa tak pergi banjir negeri orang kafir, pergi banjir negeri orang Islam. Tu kita tak boleh jawab belaka tu. Hijab dia. Tuhan kata, mu jangan duduk sibuk nak tanya hak aku. Tapi mu kena ingat, mu tu kena tanya sesuatu. Cak kelak sebutir, mu ambil hak orang pun sesuatu kena tanya. Nampak tak? Jerkah orang. Ada dosa pahala belaka. Kita sedap je berasa benih kita atas dunia. Tepuh kereta orang. Tuan hak je kena tepuh tu orang moyok. Kita marah ke dia pula pada salah kita. Tak apalah dia kata dah. Tak apalah jumpa sesuatu. Sebab dia kalau mikir sekali-kali bagi jadi orang baik atas dunia ni, kita nanti ambil pahala orang. Kalau orang kata uduh kita duduk diam. Orang ngopak kita duduk diam. Orang marah kita halah. Sebab apa? Cadang sebab kita tak berapa rajin sembahyang sunat, tak berapa rajin puasa sunat, kita nak ambil pahala dia. Kalau boleh duk mikir lagu ni juh orang. Dia mari marah cering mari maki kita. Kita nak jawab apa kata jawab senyap. Tak apa. Demo nanti ambil pahala dia. Tak sedap. Boleh tak mikir lagu tu? Tak boleh lah. Royak kat orang boleh kita sedih kalau demo kata kita kata ke dia apa ya demo tak jawab duduk ke dia demo ni tak ada maruah sedap kita baca ke dia. Tak. Kita pun naik angin pula. Teka tu kita teringat dah kita ngaji. Sebab tu dia kena ngaji semua ni. Jadi tak khabar panggil dah. Tidak ya kat orang kalau Amos sendiri pun je tak khabar. Kedai orang itu nyamari dia panas cepi telinga. Tak teringat habis dah kita duk ngajar orang dah. Tapi bila kita mengaji kodok-kodok gini, dia kata selagi akan ditanya pada hari kiamat. Bila sebut tanya, dia akan tanya semua. Akan sebagai bertanya kerana mencela dan mencerca. Tengok. Tu pun tanya. Dikatakan bagi mereka itu kerana apa kamu kerjakan akan bagian-bagian. Tengok, Tuhan tanya saya. Kita ni banyaknya kena tanya. Mari sebentar. Buat apa baru ni mu pergi sini muat lagu ni. Tak kena. Mu tak tahu ke hukum tak boleh lagu ni. Tak je dengar kau Nabi royak dalam hadis dalam Quran royak. Tak dengar orang ngajar. Tak baik ke apa buat juga. Tak jawablah kita. Jadi kena mikir banyak lah ni lagi-lagi kita ni. Sedap kita baruk duduk atas dunia ni. Ni dia sebut.
apa yang kamu kerjakan bagian-bagian. Bapa yang dia tanya kita, kerana mereka itu hamba Allah Ta'ala. Kena kenal kata siapa Tuhan, siapa hamba. Tuhan kita tu Tuhan kita. Tak boleh kita nak tanya dia. Dia ni boleh tanya kita sebab kita hamba dia. Okey. Wajib atas hamba menjunjung perintah Tuhannya. Harus situ. Wajib kena junjung. Orang ni kalau dia sapa, dia ngaji-ngaji, dia buat amal, siapa pekat dia berasa dia ni hina betul-betul dengan Tuhan, itu kemuncak. Maka ketika itulah mulianya manusia. Manusia menjadi mulia apabila dia terasa dia hina jadi hamba betul-betul dengan Tuhan. Dan perkataan hamba ni ialah perkataan yang tinggi martabatnya. Sebab tu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan gelar dia nama hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram sampai ke habis ayat tu. Tengok, Tuhan sebut. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Dia kata ke Nabi tu, Nabi Muhammad. Ayat ni tuju ke Nabi. Nabi Muhammad yang kita kuliah orang paling mulia sekali. Tapi Tuhan letak hamba. Bapa yang Nabi kita jadi mulia? Kerana dia ni seorang dia je boleh jadi hamba Tuhan 100%. Dia dengar kata Tuhan sungguh. Dia jadi hamba kelas 1. Orang lain tak boleh jadi hamba seperti dia. Kita boleh jadi hamba. Kadang-kadang nak jadi token tak dengar kata Tuhan. Tuhan kata Nabi ni dia tak ada sikit abu. Sebab tu Tuhan letak dia hamba. Kita kalau bunyi atas dunia jadi hamba orang. Hina dah. Ni kena pusing sikit fikiran kita. Jadi hamba Tuhan ni paling mulia. Kita duduk semayang, siapa kufur kalau kita tu sujud ke sama makhluk. Kalau kita niat sujud, aku nak sujud kamu, kita sujud. Semua ulama sepakat kata kufur. Kalau rokok tu khilaf ulama, ada kata kufur, ada kata fasik. Kalau kita sujud, kufur. Tapi hak kufur tu sama makhluk, hak tu yang paling kemuncak. Yang paling dekat sekali hamba kepada Tuhan ketika sujud dalam hadis tu. Tak ingat dah dulu hamba hafal juga hadis tu. Aqrabu ma yakunu abdi min rabbih dia sebut. Fa huwa sajidun. Aqrabu ma au kama qala, tak apa ingat. Aqrabu ma yakunu abdi min rabbih wa huwa sajidun. Ia paling rapat sekali seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud. Nampak tak? Itu dia marah sujud kat orang lain. Sujud ke sama makhluk dia marah. Jadi sebab itulah di antara rukun panjang sembahyang dia sujud panjang. Kalau kita ni sembahyang seorang, sangat baiknya kalau kita sembahyang seorang sujud panjang. Lah nak selama mana-mana pun. Kalau kita baca cerita ulama-ulama kadang-kadang berjejeng dia boleh sujud. Dah dia biasa darah tak naik kepala kau kita sujud lama pening lah ni dah tak biasa. Orang buat kajian kan. Ketika sujudlah dia kata darah turun ke kepala, dia banyak dia kata pertama otak kita menjadi cergah. Yang kedua dari segi kesihatan awal baca banyak perkara disebut fadilat sujud. Tengok kalau dia kerja hak Tuhan suruh buat akan jadi comel lalu. Ketika sujud dia kata darah berjalan apa semua dia kata dari segi fizikal jadi sihat. Kalau kita sujud lama. Jadi kalau nak sujud lama semaya seorang. Jangan jadi tu email orang sujud lama. Kita semaya seorang, semaya tahajud cuba sujud lama. Sebab tu dia nak baca sebanyak mana boleh. Kalau kita sebut subhana rabbiyal a'la kan, nak baca sampai 30 kali, 21 kali kau baca. Dah. Nampak dah? Baik. Pasal apa? Itu kita ni. Ketika itulah kita betul-betul jadi hamba Tuhan. Hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi, nak berhenti sekarang ni dah. Dan Allah Ta'ala tiada ada sesuatu di atasnya. Kalau masuk waktu dia bunyi loceng tak? Tak dah. Pula dah. Hujan ni lewat. Nantilah masuk dah tu. 29. Wajib atas hamba menjunjung perintah Tuhannya. Sini. Ni anak koci dia. Pegang molek ni. Wajib. Bukan kata suka rela dok kena junjung perintah Tuhan.
Dan Allah Ta'ala tiada sesuatu di atasnya yang berkata baginya, kerana apa engkau perbuat akan ini. Tak boleh kita nak kata Tuhan buat apa, buat gitu, buat gini. Kita sebenarnya akan ditanya. Jadi kita sambung minggu depan ni.